Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid cikgu yang dikasihi sekalian. Bertemu kembali kita pada hari ini. Kita akan sambung pembelajaran kita dengan subtopik 4.1.7, iaitu penggunaan pernyataan SQL. Pasti murid-murid tertanya-tanya bukan apakah itu arahan SQL dan apakah kegunaan di dalam sistem pangkalan data. Cikgu pasti murid-murid pasti tertanya-tanya sedemikian. Secara umumnya arahan SQL ini dia digunakan dalam sistem pangkalan data untuk mencapai data dari rekod yang disimpan. Selain itu, SQL ini juga mempunyai sinteks tertentu yang mesti diikuti semasa penggunaannya. Di mana penggunaan arahan SQL ni dia tidak boleh digunakan sembarangan. Arahan SQL ni juga merupakan set peraturan yang menetapkan set perintah yang boleh digunakan dan menulis perintah-perintah dalam bentuk ayat agar boleh difahami dan dilaksanakan oleh perisian. And the most important thing, murid-murid kena tahu yang sinteks SQL ini adalah berasaskan sinteks dalam penggunaan bahasa Inggeris. Baiklah, kita pergi ke pernyataan SQL yang pertama iaitu select from. Apakah kegunaan pernyataan ini? Select ini dia biasanya digunakan untuk memilih atribut yang dikehendaki dari pangkalan data. Manakala from ini pula digunakan untuk memilih entiti bagi atribut yang telah dipilih dalam pernyataan select. Selain itu, ia juga menyatakan nama entiti yang digunakan dalam capaian data. Seperti yang awak lihat dekat bahagian kanan awak ini merupakan ada sinteks umum bagi pernyataan select from. Baiklah, kita akan pergi kepada contoh yang pertama, pernyataan select from. Yang ini merupakan pernyataan select.from. Ini bermaksud memulangkan nilai daripada atribut yang telah dipilih berdasarkan entiti yang telah ditetapkan. Seperti yang murid-murid lihat dekat contoh 1, itu merupakan pemilihan dua atribut daripada entiti murid. Maka output yang keluar adalah ID murid dan juga nama murid. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada contoh yang kedua iaitu pernyataan select star from. Apakah kegunaan pernyataan ini? Pernyataan ini digunakan untuk mencapai data bagi semua atribut yang terdapat dalam entiti yang telah ditetapkan. Seperti yang awak lihat, contoh yang kedua ini adalah merupakan sinteks umum di mana dia akan memilih semua atribut daripada entiti murid. Maka dia akan keluar semua output iaitu daripada entiti murid. Seterusnya kita pergi kepada arahan SQL yang kedua iaitu pernyataan select.where. Pernyataan ini lebih kurang sama dengan select from, cumanya perbezaan dia adalah select where ini digunakan untuk mencapai data yang tertentu untuk memenuhi sesuatu kriteria sahaja. Seperti yang awak lihat dekat bahagian kanan cikgu ini merupakan sinteks umum bagi pernyataan select where. Kita pergi kepada contoh yang pertama iaitu pemilihan atribut yang memenuhi kriteria. Sekarang ini kita memilih beberapa atribut yang memenuhi kriteria iaitu jantina perempuan daripada entiti murid. Seperti yang awak lihat, sebelah kanan awak dekat bahagian atas itu merupakan sinteks umum untuk penggunaan select where. Yang berada dekat bahagian bawah itu merupakan output daripada sinteks umum yang telah awak tulis tadi. Output tersebut memaparkan nama murid, jantina dan juga kaum. Seterusnya kita pergi kepada arahan SQL yang ketiga iaitu pernyataan select order by. Pernyataan ini biasanya digunakan untuk membolehkan anda untuk mengisi data yang dicapai mengikut susunan menaik atau susunan menurun berdasarkan satu atau lebih daripada satu medan isian. Baiklah, untuk membuatkan murid-murid lebih faham lagi cara penggunaannya, di sini cikgu tunjukkan satu contoh penggunaan select order by.
Okey, untuk contoh yang pertama ini, kita akan select order by menggunakan rekod-rekod yang dicapai disisih secara menaik, iaitu mengikut susunan abjad A ke Z. Seperti yang awak lihat dekat bahagian kiri itu merupakan sinteks umum cara penulisan penggunaan AAC untuk arahan SQL select order by, manakala di sebelah kanan pula merupakan output, di mana jelas terpapar bahawa data yang dikeluarkan merupakan susunan atribut nama murid yang telah disisih secara menaik, iaitu A to Z. Okey, seterusnya kita beralih kepada contoh yang kedua, iaitu jika DESC di-type, maka rekod-rekod yang akan disisih mengikut susunan abjad, iaitu Z to A. Seperti yang awak lihat dekat bahagian kiri itu merupakan sinteks umum bagi penggunaan select order by DESC. Okey, penggunaan ini akan menyisih data secara menurun. Manakala sebelah kanan pula merupakan output, di mana output yang dipaparkan daripada entiti murid disusun daripada Z to A, iaitu secara menurun. Seterusnya, cikgu akan ajar cara untuk menghasilkan query. Langkah yang pertama, murid klik dekat bahagian button create and then klik dekat bahagian query design. Setelah itu, murid klik pada entiti murid and then klik dekat bahagian button add. Setelah itu, jadual murid telah ditambah. Langkah seterusnya, murid-murid klik dekat bahagian view and pilih dekat bahagian SQL view. Untuk langkah yang kelima ini, murid-murid dikehendaki untuk menaik penyataan SQL di mana penyataan tersebut merupakan select star from murid dalam query 1. Kemudian murid-murid klik dekat bahagian button run. Okey, setelah itu, setelah murid-murid klik dekat bahagian button run, murid-murid akan dapat lihat data yang dicapai akan terpapar dalam query 1. Setelah murid dapat paparan tersebut, jangan lupa untuk klik dekat bahagian button save. Untuk langkah yang ketujuh, murid-murid akan dapat satu paparan di mana tertingkap save as akan terpapar. Sampai dekat bahagian ini, murid-murid jangan lupa untuk tukarkan nama query 1 kepada pertanyaan 1 dan jangan lupa untuk klik dekat bahagian OK. Setelah murid-murid klik dekat bahagian button OK, murid-murid akan dapat satu paparan di mana paparan tersebut menunjukkan query select star yang telah disimpan dan paparan data yang telah kita capai tadi. Setelah murid dapat paparan tersebut, maka murid-murid telah berjaya menghasilkan query. Baiklah murid-murid, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita, di sini cikgu ingin rumuskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita telah belajar tentang beberapa pernyataan SQL, iaitu SQL select from, SQL select where, dan SQL select order by. Murid-murid jangan lupa, ia merupakan sinteks tertentu yang mesti diikuti semasa digunakan, okey? Di mana dia perlu digunakan mengikut kesesuaian masalah yang kita ingin selesaikan. Dan yang terakhir, murid-murid telah belajar cara untuk menghasilkan query daripada pernyataan SQL. Baiklah murid-murid, maka tamatlah pembelajaran kita untuk satu topik hari ini. Sekiranya murid-murid ada soalan yang ingin ditanyakan atau ada beberapa bahagian yang murid-murid kurang faham, murid-murid boleh tanyakan kepada cikgu setelah murid-murid selesai menonton video pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.